وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah merupakan siri yang terakhir pengajian kita ataupun pembacaan kita kepada kitab Tuhfatus Saniyah, syarah kepada matan Al-Ajrumiyah, yang mana kita telah mulakan kelas ni bermula daripada 4 bulan yang lepas, secara tepatnya bermula pada 25 hari bulan 4. Alhamdulillah, walaupun saya rasa kita punya kelas ni agak lambat sebenarnya, sebab kadang-kadang ada orang yang boleh habiskan dalam masa yang cepat, tapi Alhamdulillah dengan istiqamah daripada antum semua dapatlah kita sudahi insya-Allah. Insya-Allah kita bercadang untuk selesaikan pengajian kita pada hari ini insya-Allah taala. Jadi kita sekarang berada pada tajuk al-mansubat. Okey, yang mana kita tahu setiap dari perkataan di dalam ayat dalam bahasa Arab mempunyai tempat-tempat yang tertentu. Bila mana perkataan tersebut tak kisah, biasanya huruf lah tidak mempunyai tempat dalam i'rab atau dalam ayat, dia akan di-i'rabkan dengan la mahalla lahu minal i'rab. Minal i'rab. So kita tengok pada kelas-kelas yang lalu, munada, mustathna dan sebelum-sebelumnya, saya harap serba sedikit dapat membantulah asas. Yang pertama untuk memahami Al-Quran dan membaca Al-Quran, dan yang kedua untuk membaca kitab Arab, dan seterusnya untuk memantapkan lagi penguasaan bahasa Arab. Tanpa perlu memanjangkan kalam, kita akan mulakan perbincangan kita pada hari ini pada tajuk al-maf'ul lah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Babul maf'ul min ajlih wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahwu qawlika qama zaidun ijlalan li amrin qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Okey, jadi kita tajuk maf'ul lah. Babu al-maf'ul min ajlih. Ini nama-nama lain bagi maf'ul lah. Okey. Ada maf'ul lah, maf'ul min ajlih. Ini istilah-istilah yang kita panggil istilah-istilah yang terkini lah. Okey. Kalau istilah-istilah yang terdahulu ada yang menyebut sebagai masdar mu'allil. 5 qablah. Dia masdar yang mana dia merupakan satu bukti untuk yang sebelumnya. Dan ada beberapa nama lain lagi. Nanti kita akan baca kat sini, kita akan bertemu dengan 3 nama. Okay. So, babul maf'ul min ajli wa huwa al-ismul mansub. Isim yang mansub. Alladhi yudhkaru li bayanan. Yang disebut, kenapa isim ni disebut? Bayanan, untuk menerangkan li sababi wuqu'il fi'li. Sebab berlakunya fi'il tersebut. Sebagai contoh, qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid telah bangun. Kerana apa dia bangun? Memberi satu penghormatan kepada Amru.
kepada Amru. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku pergi kepada engkau. Qasadtuka ni selain pada berniat, dia ada maksud pergi. Aku pergi kepada engkau untuk, kenapa dia pergi? Untuk berkenalan. Untuk berkenalan dengan kau. Macam tu. Wa aqulu al-maf'ul min ajli wa yuqal al-maf'ul li ajli wal maf'ul lah. Nampak? Al-maf'ul min ajli, al-maf'ul li ajli, al-maf'ul lah. Ni kalau dalam buku ada kata istilah-istilah ni istilah-istilah yang contemporary lah, istilah yang mutaakhirin, kebanyakan kitab-kitab nahwu yang sekarang lah. Okey. Dia akan menggunakan istilah ni. Kalau dalam Qatrun Nada wa Balus Sada dia guna istilah al-masdar al-mu'allil. Al-masdar al-mu'allil. Lima qabla. Huwa fi istilah an-nuhat ibaratun 'an al-ism al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Okey. So, dia merupakan satu istilah yang dipakai oleh ahli nahwu, yang merupakan istilah ini merupakan apa? Ibaraan isim. Okey. So, yang pertama di isim. Nanti kita akan tengok penjelasan isim yang macam mana. Okey. Sebab setiap satu tajuk perbincangan dalam nahwu, konsep isim bagi satu tajuk itu berbeza antara satu sama lain. Kadang-kadang boleh sama. Isim dalam mustahna, isim yang macam mana? Isim dalam munada, isim yang macam mana? Okay? Alright. So, isim al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'l. Wa qawluna al-ism yashmalu as-sarih wal mu'awwal bih. Jadi kat sini maf'ul li ajlih ni isim yang dimaksud di sini adalah isim sarih dengan mu'awwal bih, al-mu'awwal bih. So kita dah tengok istilah ni, kita dah pernah jumpa pada kelas-kelas yang lalu. Apakah itu sarih, apakah itu mu'awwal bih. Wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lah min ay yajtami'a fihi khamsatu umurin. Wala budda, tidak boleh tidak. Kat sini kita jelas tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak isim yang terletak pada tempat maf'ul lah, kita dah kena pasti kedudukan maf'ul lah dalam ayat ni macam mana. Okey, kita dah kena pasti. So, tidak boleh tidak isim yang terletak pada tempat maf'ul lah. Kita nak faham tempat-tempat ni, kita cuba bayangkan kita main puzzle lah. So, setiap satu tempat tu ada dia punya bentuk dia tersendiri. Bila kena bentuk dia, dan baru betul, baru cantik lah dia punya puzzle tersebut. Macam itulah bahasa Arab. Dan bahasa-bahasa lain lebih kurang macam tu je. So setiap satu tu ada dia punya susunan ayat dia macam mana. Apa yang perlu dimulakan, apa yang perlu diletak akhir. Ini apa fungsi dia. Alright. Mesti terhimpun padanya 5 perkara. Ada 5 perkara yang mesti isim itu mempunyai. Dia mesti ciri-ciri isim tu ada 5 ciri-ciri dia. Yang pertama, dia mesti masdar. So kita tahu lah semua masdar ni apa. Okey, masdar ni kalau dalam cerita, kalau kita tengok amsalah tasrifiyah, masdar ni terletak tempat yang ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'alan. Okey, amsalah tasrifiyah tu memang sangat-sangat dinasihatkanlah kepada semua untuk menghafal. Terutama student lah. Jangan cakap saya tak ada masa. Student ni lah waktu yang banyak masa. Kena pandai-pandai cari masa, kena korbankan apa yang tidak penting. Sebab time belajar ni lah baru. Time belajar ni lah kita nak grab seberapa maklumat yang ada, pengalaman yang ada. Okay, kita kena tetapkan satu masa lah. Ada orang dia boleh hafal amsalah tasrifiyah 3 minggu saja boleh hafal semua, complete. Tapi hafal yang bahagian depan lah. Maksudnya ada, kalau pernah tengok amsalah tasrifiyah ni, dia ada 2 bahagian. Sebab bahagian yang kedua tu kebanyakan kita dah tahu, rata-rata kita dah tahu, tak perlu nak hafal. Bahagian depan sahaja. Fa'il sulasi, rubai, khumasi dengan sudasi, macam mana dia punya perubahan-perubahan dia ikut acuan yang tertentu. Okey, tak apa, panjang nak cerita. Yang pertama dia mesti masdar. Yang kedua, ay yakuna qalbiyan, wa ma'na qawnihi qalbiyan alla yakuna dallan ala amalin min a'malil jawarih kal yad
wal lisan mithl qira'ah wa darb. Dia mesti perbuatan ataupun dia punya fi'al tersebut menunjukkan kepada qalb, hati. Maksud hati tu macam perasaan lah senang cakap. Macam tadi ayat kan. Qama Zaidun ijlalan. Ijlalan kita rasa kita nak hormat dia, kita nak agungkan dia. Nampak? Itu rasa. Okay? Dia main rasa lah. Rasa hati. Rasa hati, berhati-hati. Okay. Lepas tu ibtigha' kehendak tu pun rasa hati juga. Dia bukan amal jawarih. Jawarih ni maksudnya apa? Jawarih ni adalah tangan, kita pakai tangan, kaki apa benda semualah. Pasca indra yang ni. Jawarih ni anggota lah. Alright. Wathalith ay yakuna illatan lima qablah. Dia mesti menjadi illah, sebab kepada yang sebelumnya. Senang nak faham maf'ul li ajlih ni macam mana. Kita tanya, contohnya orang tu dia dia apa? Dia bangun, contoh tadi, kenapa dia bangun? Kenapa qama Zaidunan? Kenapa Zaid ni bangun? Sebab Zaid bangun. Sebab Zaid bangun tu, itu adalah maf'ul lah. Sebab. Dia menjadi sebab. Dia bertitik tolak pertanyaan lah, persoalan. Kenapa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku? Kerana apa? Okay. Seterusnya ayyakuna muttahidan ma'a 'amilihi fil waqt. Nanti kita akan tengok bawah-bawah ni siapa. Dia tak cerita panjang. Ayyakuna muttahidan ma'a 'amilihi fil waqt. Maksudnya apa? Okey. Contoh ayat yang ni, contoh ayat contoh ayat ayyakuna muttahidan ma'a 'amilihi fil waqt. Okey. Dia mesti perbuatan tu, contoh yang tadi, qama Zaidun ijlalan. Maksudnya, dia bila dia bangun tu, dengan dia rasa kagum tu, benda tu berlaku dalam waktu yang sama. Dia berlaku dalam waktu yang sama. Sekejap, saya tengok ada contoh yang selain kalau waktu tak sama. Sekejap Tadi dia ingat dah ayat tu. Lupa balik. Kalau dah ni saya tak nampak pula ni. Contoh ayat ta'ahabtu as-safara. Ta'ahabtu as-safara. So ta'ahabtu as-safara, ta'ahabtu maksudnya aku bersedia. Aku bersedia untuk bermusafir. So yang ni kita tak boleh panggil sebagai maf'ul as-safara tu, dia tak boleh dipanggil sebagai maf'ul macam ta'ahab tu maksudnya bersedia. Aku bersedia ataupun aku packing barang. Kerana apa dia packing barang? Untuk bermusafir. Dia nampak kat situ. Dia seolah-olah maf'ul lah. Sebab apa dia maf'ul lah? Sebab dia merupakan illah kepada persediaan tersebut. Kenapa dia ni bersedia? Kenapa dia ni kemar-kemar barang untuk bermusafir? Tetapi tak kena. Sebab persediaan barang tu sebelum dan musafir itu akan datang selepasnya. So tak ada itihad waktu kat situ. Itu contohnya. Okey. Dan seterusnya ayyatahida ma'a 'amilihi fil fa'il. Mudah nak faham adalah masdar yang terletak pada maf'ullah dengan fa'il. Okey, contoh macam qama Zaidun tu, qama Zaidun ijlalan tu. Ijlalan dengan qama tu orang yang melakukannya adalah orang yang sama.
Zaid. So Zaid bangun dan Zaid juga berasa untuk memberikan penghormatan. Itu maksudnya kat sini yattahida ma'a 'amilihi fil fa'il. Itu maksudnya. Contoh ayat jituka mahabbataka iyaya. Okey, itu contoh ayat yang bukan contoh inilah yang tak kena dengan syarat inilah. Okey, jituka mahabbataka iyaya. Aku datang kepada engkau. Kenapa dia datang? Sebab rasa sukanya engkau kepada aku. Nampak? So, jituka tu yang datang, perlakuan datang tu, siapa yang datang? Aku yang datang. Tetapi dia datang disebabkan rasa cinta orang tu kepada dia. So kat sini dia tak boleh jadi maf'ul lah. So dia tak boleh cakap jituka mahabbataka iyaya. So tak betul. Tak betul. Dia ada kena alter sikit ayat tu dan baru betul. Ayat ni baru betul. Sebab apa? Sebab masdar dengan fa'ilnya berbeza. Orang yang melakukan perbuatan tu berbeza. Jelas ya? Soalan. Ada soalan ya? Alright, ada soalan yuk. Okey, tak apa. Seterusnya. ومثال الاسم المجتمع لهذه الشروط تأديبا من قولك ضربت ابني تأديبا فإنه مصدر وهو قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح وهو علة للضرب وهو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. Contoh yang kat sini darabtu ibni ta'diban. Okey, aku telah memukul anakku. Kenapa dia pukul? Sebab untuk memberi apa? Memberi ajaran lah, mengajar dia, untuk mengadapkan dia. Okey. So kalau kita tengok kat situ ta'diban yang pertama dia masdar. Okey. Dan dia juga qalb. Daripada dia bukan jawarih. Ta'dib ni dia bukan dia rasa nak macam tu. Okey. Tapi dizahirkan dengan jawarih. Li'annahu laysa min a'mal jawarih. Okey, lepas tu dia illah sebab kepada darab wa huwa muttahidun ma'a darabtu fi zaman. Dia waktu dia sama, muttahid. Dan juga orang yang melakukan dia sama. Wa kullu ismin istawaffa hadhihi syuruta yajuzu fihi amran. So, setiap isim yang cukup syarat yang 5 tadi tu, yang cukup ciri-ciri 5 tu, okey, ada 2 perkara yang kita boleh hukumkan dia. Kita sekarang nak bincangkan tentang hukum i'rab dia. Okay, ada 2 hukum i'rab kita boleh letak pada dia. Yang pertama an-nasbu, yang kedua wal jar bi harfin min hurufi al-jar ad-dallah ala ta'lili kallami. So yang pertama kita boleh nasabkan dia dan yang kedua kita akan jarkan dia tetapi melalui menggunakan harfu ta'lil. Harfu ta'lil lam ataupun sebaliknya. Dan juga yang selain daripada ini lah. So persoalan kat sini. Kai. Kalau kita ingat balik Kai pun harfu ta'lil. Boleh tak kita guna kai untuk perkataan ini? Untuk situasi ini. Kai boleh diguna pakai tak? Kai kan harfu ta'lil. Lam pun harfu ta'lil. Kai pun harfu ta'lil. So jawapannya kai tak boleh guna pakai lah. Sebab kai tu masuk pada fa'il. Yang ni untuk isim dalam kurungan masdar lah. So kita kena tengok harfu ta'lil yang masuk kepada isim. Ada lam, ada min kot. Silap. Ada, saya tak ingat dia punya ni huruf dia. Itu boleh tengok sendirilah. Alright. Okay. Wa'mal. Asal kita wa'mal. Sekejap Dia bukan wa'man ni, wa'lam. Dia tersilap ni, wa'lam. Wa'lam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlih 3 halatin. Dia ada isim yang terletak pada tempat maf'ul li ajlih ni, ada 3 situasi dia, ada 3 keadaan dia. Okey, yang pertama ayyakuna muqtarinan min alif lam, ayyakuna mudhafan,
ayyakuna mujarradan min alif wa min al-idhafah. Yang pertama, dia perkataan tersebut dia akan menjadi apa? Dia ada alif dan lam. Contohnya ayat yang saya bagi tadi, jap saya tulislah. Ayat tu biar semua dapatnya. Ta'ahabtu as-safara. Ta'ahabtu as-safara. As-safara. Macam ni. Tapi yang ni dia, ayat ni tak betul lah. Ta'ahabtu as-safara. So, itu contoh. Tapi yang tu bukan maf'ul ajl lah. Ayat alif dan lam. Alright, yang seterusnya. Sekejap, mana tadi? Yang kedua dia jadi mudhaf. Dan yang ketiga dia tidaklah mudhaf, tidaklah berkait dengan ataupun terikat dengan alif dan lam. وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. So pada semua tiga-tiga keadaan ni, okey, pada tiga-tiga keadaan ni, okey, boleh kita untuk menasabkan dengan jar. Tetapi ada beberapa keadaan yang dirajihnya jar sahaja, yang rajihnya nasab sahaja, dan ada keadaan juga yang boleh jar, boleh nasab. Okey. Kita akan tengok. Fa in kana muqtarinan bi alif lam fal akthar fihi ayujarra bi harfi jarrin dal ala ta'lil. Nahu darabtu bani lit ta'dib wa yaqillu nasbuhu. So kalau alif dan lam ni kebiasaannya kita guna lam ta'lil menunjukkan sebab. Tapi nanti dia akan jadi jar lah disebabkan oleh huruf ta'lil tu. Tapi dia masih lagi menjadi illah. Dia seakan-akan fungsi dia seakan-akan maf'ul lah. Yang kedua, wa in kana mudhafan jaza jawazan mustawiyan. Okey, betul. Wa in kana mudhafan jaza jawazan mustawiyan ay yujarra bil harfi aw wa ayun saba. Nahu zurtuka mahabbata adabik aw zurtuka li mahabbati adabik. Ini. Aku telah menziarahi engkau kerana apa? Kerana suka dengan adab engkau. Nampak? So kat sini waktu idhafah ni kita boleh pakai lam ta'lil, boleh. Tak pakai lam ta'lil pun tak apa. وإن كان مجردا من ألف واللام من الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب نحو قمت إجلالا للأستاذ ويقل جره بالحرف. So kita guna yang kita janganlah pakai benda yang tak rajih. Kita pakai benda yang orang selalu buat lah. Okay. So selesai untuk tajuk maf'ul lah. Selanjutnya kita akan berpindah pada tajuk maf'ul ma'ah. Ada soalan sebelum tu? Ada soalan ke? Tak ada ya? Tak ada, tak. Okey, tak ada. Tanya jelas. Alright. مفعول معه قال المصنف باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر البيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش استوى الماء والخشبة. Ini menarik. Perbincangan ini pun menarik. Okey. So, saya rasa maf'ul lah, maf'ul li ajlih ni dengan maf'ul ma'ah ni rasa ramai dah tahulah, ramai yang dah jelas. So, tak apa, kita laju je sini. Wa huwa al-ismul mansub. Okey. Maf'ul ma'ah ni adalah isim mansub. Alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'l. Untuk menerangkan ataupun isim ni dimansub, yang pertama dimansub, yang mana dia menerangkan ataupun dia disebut untuk menerangkan dengan siapa kita buat perbuatan tersebut. Dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan. Nahu qawlika ja'al amiru wal jaysha istawal ma'u wal khashabata. Okey. Ja'al amiru wal jaysha istawal ma'u wal khashabata. Okay, telah datang amir bersama-sama dengan jaish, tentera. Air dan kayu
Khashabah ni kayu lah, kayu. Telah telah apa? Istawa ni telah selevel, searas, telah tenang lah istawa macam. Nanti kita akan tengok dia punya perbincangan dia. Ada dia punya perbincangan yang mendalam sikit. Alright. Wa aqulu al-maf'ul ma'ah 'inda nuhat wal ism al-fudlah al-mansub bil fi'l أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية نصا. kat sini. Maf'ul ma'ah dari sisi nuhat. Jadi ahli nuhat. Jadi apa dia? Isim yang pertama dia isim. Yang kedua dia fudlah. Fudlah ni saya rasa semua dah tahu. Fudlah ni dia bukannya umdatul kalam. Andai kata dia umdatul kalam, so dia tidaklah boleh menjadi maf'ul ma'ah walaupun terletak selepas apa? Walaupun terletak selepas waw. Contoh ayat ishtaraka Zaidun wa Amrun. So wa Amrun ini dia tidaklah dipanggil, kita tak boleh baca wa Amran. Tak boleh baca wa Amran. Kita kena baca wa Amrun. Sebab apa wa Amrun jadi ataf. Okey. Terus al-mansub bil fi'l yang mana dimansubkan, amil yang memansubkan dia amil apa? Fi'il dia ataupun ma fihi ma'na al-fi'il ataupun apa yang terdapat makna fi'il. Nanti kita akan tengok ada contoh kat sini. Harapnya ada contoh. Saya tak ingat. Ada tak contoh makna fi'il? Kalau tak ada nanti ingatkan saya akan sebut. Ada. Kat bawah ada sebut. Okey. Ad-dal 'ala adh-dhat allati waqa'a al-fi'l bi musahabatiha, yang menunjukkan pada satu zat, entiti yang melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengannya. Al-masbuq bi wawin tufidul ma'iyah, yang mana zat tersebut sebelumnya ada waw yang membawa maksud ma'iyah nassan. Nassan ni maksud kita nampak jelas. Waw tu ada wujud dalam ayat tersebut. Tidaklah dia tersembunyi, tak. Dia nassan. Nassan tu maksudnya macam jelas kat situ. Alright. Okay. فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والمراد به الاسم الصريح دون المؤول وخرج عنه الفعل وحرف الجملة والجملة. Okay. So kat sini dia cakap isim. Nampak? Pemahaman isim ataupun konsep isim yang pada maf'ul ma'ah ni, isim ni dia adalah mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas saja. Isim yang dimaksudkan sini adalah isim sarih. Dan isim muawwal tidak boleh menjadi maf'ul ma'ah. Muawwal tak boleh. Okey. Wa kharaja anhu al-fi'l wa harfu wal jumlah. Contoh ayat contoh ayat. Istaiqaztu. Istaiqaztu wasyams tali'ah. Wasyams tali'ah. Contohan. Sekejap saya tulis. Istaiqaztu wasyams tali'ah. Istaiqaztu wasyamsu tali'ah. Kalau kita faham ayat ni, kalau kita faham ayat ni, Syams, matahari ni, Syams, matahari ni, dia boleh je menjadi, tengok ni, tengok. Kalau Syams, dia boleh je menjadi maf'ul ma'ah. Tetapi, disebabkan wasyamsu tali'ah mubtada' dengan khabar, dia tidak boleh menjadi wawul, dia tidak boleh jadi maf'ul ma'ah. Dia akan dibaca, istaiqaztu wasyamsu tali'atun. Okay. So waw kat situ dia tidaklah menjadi waw ma'iyah. Dia akan jadi waw hal dalam keadaan. Okay. Dalam keadaan matahari terbit. Aku telah bangun dalam keadaan matahari terbit. Kita tidaklah boleh, kita tak boleh terjemah dia aku telah bangun bersama-sama dengan matahari terbit. Itu tak kena. Kalau nak buat ayat bersama-sama ni macam mana pula? So ayat dia kena buat cara lain.
Kat sini waw ni macam Ashraf tanya itu waw hal. Saya pun tak ingat balik soalan dia apa. Tapi ini antara contoh wawul hal lah. Dia panggil wawul i'tiradiyah yang bermaksud hal lah. Hal. Alright. Wawul hal. So waw, kalau kita baca buku, kalau baca buku lain lah, dia ada 8 maksud lah. 8 maksud. So waw hal, waw ma'iyah, waw apa lagi. Adalah banyak dia punya ni. Okey, saya teruskan. Mana tadi? Okey. Wa qawluna al-fudla ma'nahu annahu laysa ruknan fil kalam falaysa fa'ilan wala mubtada'an wala khabaran. Wa kharaja bihi al-'umdah nahwu ishtaraka Zaidun wa Amrun. Nampak sini dia bukan fudla. Dia mestilah fudla. Maksud fudla ni apa? Dia bukanlah rukun. Rukun dalam kalam. Maksud rukun dalam kalam kita tahu. Kalam ataupun jumlah ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah ada fi'il dengan fa'il, jumlah ismiyah ada mubtada dengan khabar. Dia tak boleh mengisi ruang-ruang ini. Itu maksud fudlah. Contohnya ishtaraka Zaidun wa Amrun, tak boleh lah dia baca wa Amran. Ishtaraka, kalau kita buang ishtaraka Zaidun macam ayat tu tergantung, tak lengkap. Itu maksudnya. Contoh. وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه المعنى الفعلي وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على الضربين. So kat sini, okay, dia cakap amil kepada maf'ul ma'ah ni, amil dia adalah fi'il ataupun apa perkataan yang mempunyai makna fa'il dan hurufnya. Apa maksud hurufnya? Kita akan tengok. Okey. Yadullu ala anna al-'amil fil maf'ul ma'ah ala darbain. Ada dua jenis. Yang pertama al-fi'il. Hadaral amir wal jaysha. So, sebab macam saya pernah sebut dulu, kadang-kadang kita yang pening kepala ni, kadang-kadang kita baca buku-buku yang tinggi sikit, level tinggi sikit. Pening kepala dia, perbincangan dia mendalam tu adalah berkenaan dengan isu amil. Siapa yang menyebabkan baris begini? Siapa yang menyebabkan baris begini? Okey? Kalau baca buku Qatrun Nada ni pun adalah dia punya perbincangan panjang. Kawakib Duriyah pun banyaklah. Kalau tengok perbahasan situ, dia banyak menyentuh bab amil. Kat sini dia sentuh bab amil juga. Okay. So amil kepada maf'ul ma'ah ni adalah fi'il ataupun apa yang padanya makna fi'il dan hurufnya. Okay. So itu yang pertama fi'il, hadar al-amir wal jaysha. Yang kedua, ismul addal ala ma'na al-fi'il al-mustamil ala hurufihi kasmil fa'il. Fi nahwi al-amir hadirun wal jaysha. Al-amir hadirun wal jaysha. So hadirun ni merupakan amil kepada al-jaysha. Sebab itu al-jaysh itu berbaris atas kerana ada amil dia, iaitu isim fa'il yang membawa maksud fa'il. Contoh lain pula, okay, contoh lain kita ada hadza laka wa abaka. Contoh macam ni. Okey, hadza ni dia ada membawa makna fa'il sebenarnya, iaitu isyarah, ditunjuk, perbuatan tunjuk. Ini untuk engkau dan ayah engkau. Tapi kita tak boleh nak baca wa abaka sebenarnya. Hadzalaka wa abaka tak boleh, tak betul. Kenapa abaka tu tak boleh? Kenapa abaka tu tak boleh menjadi maf'ul ma'ah? Sebabnya dia tak ada hadza, perkataan hadza tu huruf yang membina perkataan hadza tu tidak terdiri daripada mana-mana huruf fa'il. Senang cerita, maksud dia perkataan tersebut ataupun perkataan yang membawa maksud fa'il ni mestilah mustaq daripada fa'il. Itu maksudnya huruf tu. Okey? Addal ala ma'na al-fi'l mustamil ala hurufihi. Itu maksudnya ala hurufihi. Okey, saya sejelas. Wa qawluna al-masbuq biwawin hiya nassun fi dalalati ala al-ma'iyyah. Yakhruju bihi al-ism al-masbuq biwawin laysa nassan fi dalalati ala al-ma'iyyah. Nahu hadara Muhammadun wa Khalidun. Okey. So kat sini masbuq biwaw mestilah ada waw yang menunjukkan kepada ma'iyah.
So kalau waw yang tak menunjukkan pada ma'iyah, dia tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi maf'ul ma'ah. So kita nak tengok, kita sebenarnya nak tahulah sebenarnya kan. Beza antara wawul ma'iyah dengan wawul ataf. Sebenarnya macam mana kita nak faham sebenarnya wawul ataf dengan wawul ma'iyah ni? So kita kena faham, wawul ataf ni dia membawa maksud ishtirak. Perbuatan tersebut dia berkongsi perbuatan tersebut. Kalau wawul ma'iyah dia masuk musahabah. Dia macam berteman. Okey, contoh kat sini hadara Muhammadun wa Khalidun. Sebenarnya kalau ikut ayat ni dia boleh dibaca dua wajah lah. Okey, hadara Muhammadun wa Khalidun. Kita cakap waw tu adalah waw ataf. So terjemahan dia kita faham macam mana? Muhammad dengan Khalid ni sama-sama dah datang. Sama-sama datang. Okey? Tetapi kalau kita baca hadara Muhammadun wa Khalidan, maksudnya Muhammad telah datang bertemankan. Nampak dia bertemankan dengan Khalid. Kalau hadara Muhammadun wa Khalid, kita tahu Muhammad datang dulu ke, Khalid datang kemudian ke, Khalid datang dulu ke, Khalid datang seorang ke. Kita tahu. Dia ataf saja. Dia istirak. Dua-dua tu datang. Dua-dua tu datang. Tapi kalau kita baca dengan wawul ma'iyah, hadara Muhammadun wa Khalidan, maksud kat sini Khalid, kita dapat gambarkan yang dia orang ni datang berteman. Wa Khalidan. Itu ja'al amiru wal jaisha. Sebab tu wal jaisha tu datang berteman. Amir tu dia datang bertemankan dengan jais dia. Itu nak faham apa beza wawul ataf dengan wawul ma'iyah. Dia punya dalalah dia. Yang pertama wawul ataf dalalah daripada ishtirak. Dia berkongsi, ishtirak. Fa'al tersebut mereka berkongsi. Tetapi untuk wawul ma'iyah dia apa? Dia bukan ishtirak. Dia adalah musahabah. Alright. Okey, itu jelas. Ada soalan ya? Setakat ni tak ada kan? Saya tengok tak ada apa-apa orang tanya. Alright. Wa'lam anna al-isma al-waqi'a ba'da al-waw 'ala naw'ain. So sekarang kita tengok. Isim yang terletak selepas waw itu ataupun waw ma'iyah ni ada dua jenis. Ataupun waw lah. Kita jangan cakap waw ma'iyah. Kita ni balik. ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. So yang pertama, ma yata'ayyanu. Maksud yata'ayyanu memang macam dah wajib kepada dia untuk menjadi nasab. Disebabkan maf'ul ma'ah. Yang kedua, yang harus sahaja untuk menasabkan dia ataupun dia nak jadi itba' untuk yang sebelumnya. Kita akan tengok. Maksudnya ini ataf lah, waw ataf. Kita macam contoh ayat yang atas ni lah. Hadara Muhammadun wa Khalidun. Apa tu ayat atas tadi? So dia boleh kat situ kita harus untuk kita baca Hadara Muhammadun wa Khalidun pun boleh. Hadara Muhammadun wa Khalidan pun boleh. Dua-dua cara boleh baca tapi kedua-duanya ada dia punya perincian yang berbeza. Jadi sebenarnya dia di atas orang juga sebenarnya. Apa yang kita nak cuba sampaikan. Alright. Jelas yang tu. Amma an-naw'ul al-awwalu fa mahalluhu idza lam yassih tashriku ma ba'da al-wawi lima qablaha fil hukm. Nahu ana sa'irun wal jabala wa nahu dhakartu wal misbaha. Fa innal jabala la yassih tashrikuhu lil mutakallimi fi as-sayr. Wa kadhalika al-misbah لا يصح تشريكه للمتكلم في المذكرة وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. Okay. Saya fokuskan kepada contoh yang diberi oleh muallif lah. So bila mana lepas ni kalau siapa yang ada nak buat muzakarah ke apa, dia faham kenapa muallif pakai istawal ma'u contoh yang tu. So istawal ma'u wal khashabata, istawa kat situ. Okay, istawa kat situ. Bila kita masukkan istawal ma'u kat situ, dia maksudnya dia adalah irtifa'. Air itu naik. Itu maksud air itu naik.
Berbeza istawa al-ma'u dengan istawa al-khashabata. Istawa al-khashabata maksudnya dia tak bengkok, dia lurus. Kalau kita faham, ada ke persamaan di antara air naik dengan kayu lurus? Tak ada persamaan. Okey? Cuma dia nak cerita kat sini musahabah. Itu nampak musahabah. Okey? Sebab itu dia wajibkan kat situ untuk nasab. Sebab kita tak boleh nak takwilkan dia, mereka ini berkongsi perbuatan yang sama. Sebab istawa untuk ma' dengan istawa untuk khasybah ni, dia tidak membawa satu petunjuk yang sama. So istawa ma' maksudnya adalah air tu naik tinggi. Istawa khasybah ni maksud khasybah tu tidak muawwash. I'wijaj, maksud tidak bengkok. So air naik dengan khasyab tu dia dah tak bengkok dah. Jadi tegak je. Jadi lurus. Itu maksudnya musahabah. Macam ni lah juga. Zakartu wal misbah. Aku mengulang kaji wal misbah. Okey? Mengulang kaji dengan misbah ni tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan. Dia nak cakap sini musahabah. Musahabah dia cakap, aku telah mengulang kaji bersama-sama dengan lampu yang terang. Itu maksud musahabah. Sebab itu dia cakap, la yasihu tashrik ma ba'da al-waw. Tidak boleh, mereka ini tidak boleh kita nak takwilkan berkongsi. Okey, itu jelas. Wa amma tsani fa mahalluhu idza sahha tashriku ma ba'da al-waw lima qablaha fi al-hukm nahwu hadara Ali wa Muhammadun fa innahu yajuzu nasbu Muhammad ala annahu maf'ul ma'ah wa yajuzu raf'uhu ala annahu ma'tufan ala Ali. لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش. Ini yang saya dah terangkan tadi sebelumnya. Okay, dia boleh baca dua. Kita nak interpret waw tu sebagai ma'iyah pun boleh. Nak interpret waw tu sebagai ataf pun boleh sebab hadara Muhammadun dengan wa Ali tu, mereka ini kita boleh faham boleh berkongsi perbuatan yang sama. Tidaklah semestinya musahabah. Itu kunci dia untuk faham wawul ma'iyah dengan wawul ataf. Kunci dia. Okey, ada persoalan sebelum saya teruskan kepada perbincangan seterusnya? Ni perbincangan terakhir ni. Ada apa-apa? Tak ada? Tak ada rasanya. Senyap je. Al-mahfudat min al-asma'. Al-mahfudat min al-asma'. So yang mahfudat ni memang khusus kepada asma' lah. Dan memang perbincangan kita daripada marfu'at, mansubat dan seterusnya yang terakhir mahfudat ni memang fokus kita kepada isim sahaja. So kat sini kita tahu posisi isim tu dalam ayat. Yang pertama kita dah tengok posisi dia kalau dia jadi marfu', kat mana tempat dia. Kalau dia jadi mansub pun kita tengok juga kat mana tempat dia. Sekarang kita akan tengok tempat yang terakhir bagi dia adalah mahfud. Mahfud. Qala al-musannifu babul mahfudati باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. Okay. So makhfud ada tiga jenis. Yang pertama makhfud disebabkan oleh huruf. Yang kedua makhfud disebabkan dengan idafah. Dan terakhir adalah tabi' li makhfud. تابع للمخفوض. وأقول الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفان من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد. Okay. So, isim makhfud ni ada tiga jenis. Kerana apa? Kerana khafid lah
Nampak dia punya amil yang mengkhafatkan dia, sama ada dia pecahan ataupun yalah pecahan bahagian ni bergantung kepada khafid dia punya amil dia, faktor dia. Yang pertama sama ada dengan huruf, yang kedua dengan so kita dah pernah tengok min hurufil khafdi allati sabaqa bayanuha, di antaralah sebenarnya huruf khafat ni banyak fi awal kitab, dan kita pernah tengok huruf khafat ni perbincangan ni pada awal kitab. Okey, contoh ayat kat sini, ashfaqtu ala Khalidin, aku rasa simpati, kasihan kepada Khalid. Fa innahu majrurun bi ala wa huwa harfun min hurufil khafdi. Itu bahagian yang pertama. Wa imma ay yakuna al khafidu lil ismi idafat ismin qablah ilaih, wa mana al idafah nisbatu tsani lil awal. Itu maksud idafah, nampak? Al idafah, pemahaman idafah dia nisbah yang kedua kepada yang pertama. Macam juga syabih bil idafah, sebab itu dipanggil sebagai syabih bil idafah, sebab dia menisbahkan yang kedua kepada yang pertama. Tali'an al-jabala. Itu sajalah nak masuk sikit biar faham. Okey, perbincangan kita tentang syabih bil mudhaf. Alright. وذلك نحو محمد من قولك جاء وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. So idafah gulam kepadanya, jadi Muhammad tu baris bawah. Wa itu yang kedua. Saya rasa jelas ini idafah ni semua dah tahu. Wa imma yakun al khafidu lil ismi tabi'iyah lil ismi makhfud bi an yakuna na'tan lah nahwu al fadil min qawlika akhadtu al ilma an Muhammadin lil fadili, aw ma'tuf alayh nahwu Khalidun min qawlika marartu bi Muhammadin wa Khalidin, aw ghairi hadain min at tawabi' allati sabaqa dhikruha. Ini dah jelas. Alright. So fa'amal makhfud, ini dah sahib matan cakap, fa'amal makhfud bi harf fahuwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruf al qasam wa hiya al waw wal ba wa ta au bi wawi ruba wa bi mud wa mundu. So yang ni saya nak minta ada orang baca tak? Kelas-kelas ni siapa yang nak baca, yang daripada wa aqulu ni? Ada yang nak baca tak? Saya cuba dah. Boleh? Okey, sila. Mana dia? Wa aqulu ad-daw'u al-awwalu min al-makhfudati al-makhfudu bi harfin min huruf al-khafdi wa huruf al-khafdi kathiratun. Okey, betul. Okey. So ini jenis yang pertama lah. Okey, jenis pertama daripada makhfudat, yang mana dia di makhfud khafid dia adalah harf min hurufil khafd. Dan huruf khafd ni banyak sebenarnya. Kat sini dia hanya ceritakan sikit saja. So kalau nak tahu lebih banyak lagi, bolehlah baca kitab Mughni Labib ke. Kat situ dia ada cerita banyaklah, ataupun Mi'ah Amil Jurjani ke. Okey, terus baca. Min ومن معانيها الابتداء تجر الاسم الظاهرة والمضمرة نحو قوله تعالى ومن نوح. Okay. So min yang maksudnya bermula, ibtidak permulaan. So kat sini kita tengok setiap satu perkataan tu ada dia punya pengkhususan dia. Maksud saya pengkhususan apa? Dia boleh masuk kepada certain isim sahaja. Macam yang ni min, so dia boleh masuk pada isim zahir dan juga isim mudmar. Itu jelaslah isim zahir tu apa, isim mudmar tu apa. Contohnya waminka ni isim mudmar ataupun dipanggil sebagai dhamir. Dan juga wamin nuh ini isim zahir. Okey, terus. ومنها إلى ومن معانيها الانتهاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وقوله إلى الله مرجعكم جميعا.
Okey, terus itu jelas intihak. Okey, yang ni dia boleh menjarkan isim zahir dengan isim mudmar. Okey, terus ومنها عن ومن معانيها المجاوزة وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. okey. So ini pun dia menjarkan isim zahir dengan dhamir. An sama juga. Okey, terus ومنها على ومن معانيها الاستعلاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. Okey, terus ومنها في ومن معانيها الظرفية okey ومنها في ومن معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم وقوله لا فيها غول. Okey, terus ومنها رب ومن معانيها التقليل ولا تجر إلا الاسم الظاهر النكرة نحو قولك رب رجل كريم لقيته. okey, ni tengok wala tajurru illa. Kalau kat sini kalau mustathna kita cakap apa ni ayat ni? Allahu Akbar. Apa dia punya istilah tu? Kalau yang tak ada kita mustathna minhu tu. Apa dia punya istilah? Lupa dah. Mustathna ayat ni. Dia bukan tak mufidah, ada dia punya istilah. Nak okey, kat sini kita fokus kita isim zahir nakirah. So rubah ni dia hanya masuk kepada isim zahir yang nakirah sahaja. Tidak masuk kepada yang Tidak masuk kepada yang makrifah dan tidak masuk kepada dhamir. Sebab tu dia terkeluar. Sebab dhamir ni adalah isim makrifah. So, dan rubah ni hanya masuk pada isim nakirah sahaja. Okey, teruskan. ومنها الباء ومن معانيها التعدية وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا نحو قوله تعالى فإما نذهبن بك وقوله ذهب الله بنورهم. Okey, terus ومنها الكاف ومن معانيها التشبيه ولا تجر إلا الاسم الظاهر نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكاة. Yang ni dia hanya masuk pada isim zahir sahaja. Kita tak boleh dah cakap kahu ke kakak ke. Tak betul. Okey, terus. Baca. ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وقوله له ملك السماوات والأرض. Okey. Boleh terus baca? ومنها حروف القسم الثلاثة وهي الباء والتاء والواو وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفى في أول الكتاب فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. Fala hajata bina. Sebab tu dia pakai fala hajata. La nafiyah lil jins. Maksud kita memang dah tak perlu apa-apa hajat. Apa-apa hajat tak perlu. Kalau kita fala hajatun bina macam masih lagi punya hajat. Dia maksudnya macam dia ada something lah. Tapi kalau kita cakap fala hajata, lam nafiyah lil jins, maksud memang kita dah tak perlukan langsung kepada penerangan. Okey. Itu maksud dia. Fala hajata bina ila ada syai' minhu. Okey, terus. Baik, syukran Ustaz. Wa minha wawun wa minha waw rubba wa mithaluha qawl imril qais wa laylin kamawjil bahri arkha sululahu wa qawluhu aidan. Dia cakap sini wa minha waw, dia masuk dalam kurungan rubba lah.
Walailin kamaujil bahri. Rubba lailin kamaujil bahri. Boleh jadi malam tu bagaikan maujud apa? Mauj ni ombak. Ombak daripada bahar. Ini yang ada orang buat lawak ni. Ada orang Arab dia buat lawak, dia cakap walailin kamuji. Kamuj ni apa maksudnya? Ada seorang Arab tu tanya pada seorang syekh. Kamuj ni adalah, waktu syekh tu juga. Kamuj ni, maksud perkataan kamuj adalah orang yang membaca orang yang belajar bahasa Arab tapi dia tak faham apa itu bahasa Arab. Sebab sebenarnya dia bukan kamujin. Kamaujin. Okey, terus. Lepas tu dia waw, kalau kita perasan walailin. Kenapa waw ni selepas dia lailin? Jadi kat situ dia rubba. Ni qasam. Sorry ni qasam ya. Okey. Dia qasam lah walailin demi malam. Dia demi lah. Sorry, yang tu saya salah baca. Okey, terus. Nak minta terang balik boleh? Pening sikit. Yang mana? Pening sikit. Pasal ni warubah ni yang dalam Imrul Qais ni, apa yang dia nak masukkan ni sebenarnya? Wa min huruf al-qasami ats-tsalatsa. Fahiyal ba' okey. Tekan. Sorry. Okey. Okey, faham. Okey, so kat sini saya salah cakap tadi. Okey, kat sini dia cakap dia cerita huruf-huruf kan. So ada min, ada ila, ada semua kan. Sampailah ke lam. Kemudian dia cakap ada juga huruf qasam, iaitu ba, ta dengan waw. Okey. Kemudian tiba-tiba diterangkan waw pula. So yang waw kat sini ni bukanlah waw qasam. Saya salah baca tadi. Waw kat sini bukan waw qasam. Waw kat sini macam saya cakap tadi, waw tu membawa maksud rubba. Boleh jadi rubba yang mustaqlin ni lah. Lepas tu walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Walailin. Dia bukannya waw lailin maksudnya dia bersumpah dengan lail tu. Tak. Dia cakap rubba lailin. Maksudnya boleh jadi malam itu seakan-akan bahar, ombak lah, lautan. Arkha sudulahu. Faham tak? Maksudnya waw tu macam rubba lah. Waw tu membawa maksud rubah. Dia maksud dia bukan dia yang qasam tadi dia dah habis cerita dah. Dia cakap fala hajata bina ila syai'in minhu. Sebab tu dia terus berhenti kat situ. Pak, noktah. So yang ni wa minha waw. Maksud minha tu apa? Min hurufil khafdi. Adalah waw yang membawa maksud dalam kurungan rubah. Itu maksudnya. Alright? Okay, terus. Okay, wa qalu aidan wa baydati khidrin la yuramu khiba'uha. Okey, terus. Sekejap. Wa minha mud wa munzu wa yajurrani al-azmani wa huma azmani ya. Ya. Ya, al-azma ini azmani Kenapa? Sekejap. Azman jamak taksir. Al-azmana. Kita tahulah jamak taksir. Jamak taksir dia boleh muncul baris dhammah kasrah dengan fathah. Tak ada isu. Dia tak ada niabah. Tak ada niabah. Dia jelas. Dia punya tu. Okey, terus. Okey. Yajurrani al-azmana wa huma yadullani ala ma'na min. In kana ma ba'dahuma madiyan wa nahu ma ra'aituhu mudh yaumil khamis. So kalau dia cakap apa kat sini? Sorry ya. Okey, dia cakap apa kat sini? So kedua-dua ni iaitu mudh dengan mundu ni menunjukkan pada kedua-dua ni yajurran kedua ni menjarkan azman. Okey? Wa huma yadullani ala ma'na min. Kedua-dua ni menunjukkan makna min sekiranya ma ba'daha madiyan. Ma ba'dahuma madiyan. So jadi ma ra'aituhu mudh yaumil khamis. Maksudnya kasi aku tidak pernah melihatnya min yaumil khamis. Daripada yaumil khamis tu dia tak pernah lihatnya. Itu maksudnya. Okey, terus. Wa ma kallamtuhu mundu syahri.
ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا نحو لا أكلمه مذ يومنا ولا ألقاه منذ يومنا. Fi yaumina. Maksudnya hari tu dia tak bercakap dengan dia pun. Hari tu. Okey, dia cakap fi yaumina. Dia tak cakap min. Itu beza dia. So kalau kita nak cakap sejak, kita kena gunakan apa? Kita kena gunakan fi'il madhi. Kita cakap aku tak jumpa dengan dia hari ni pun. So kalau aku tak jumpa dia hari ni, kita nak buat ayat apa? La altaqi ma'hu mudzu. So kita kena pakai fi'il mudhari'. Kalau kita nak pakai sejak, kita tak pernah berjumpa dengan sejak hari Khamis, kita pakai fi'il madhi. Okey, terus. Jelas kan? Jelas tu. Okey. Okey, fa in waqa'a ba'da mudh aw mundu hilang. Fa in waqa'a ba'da mudh aw mundu fi'lun aw kana al-ismu alladhi ba'dahu marfu'an fa huma isman. So mudh dengan mundu ni yang pertama dia boleh jadi apa? Dia boleh menjadi fi'il, dia boleh menjadi harf dan dia juga boleh menjadi isim. Nampak? Fa in waqa'a ba'da mudh wa mundu fi'lun aw kana al-ismu alladhi ba'dahu marfu'an fa huma isman. So kalau mudh dengan mundu ni datang selepas dia ada fi'il ataupun datang selepas daripada mudh dengan mundu ni isim yang berbaris marfu', maka pada ketika itu mudh dengan mundu ni menjadi isim, tak menjadi harf. Okey, kalau kita perhatikan, terima kasih pada yang membaca Ustaz Adli. Terima kasih Ustaz Adli kerana sudi membaca. So kalau kita perhatikan ayat yang diguna pakai minha wa min ma'aniha. Kerana apa? Kerana huruf ni, makna dia, kita nak tahu makna huruf ni, tidaklah kita boleh senang-senang faham macam tu. Kita kena faham konteks ayat tu dulu dan baru kita boleh interpret makna huruf tersebut. Nampak? Yang ni dia bagi situasi. Contoh mudh dengan mundu ni dia bagi situasi. Boleh jadi dia apa? Boleh jadi dia harf, boleh jadi dia isim. Kita kena tengok ayat tu macam mana. Dia agak a bit tricky lah. Dia macam bahasa Inggeris juga lah. Preposition kan? Preposition. Kita buat ayat you were before me. You were before ni. Maksud kau ni ada depan aku. Tapi pakai perkataan before. Kenapa pakai before pula? Dah nak macam mana? Preposition dalam bahasa Inggeris macam tu. You were before me yesterday. Contoh ayat macam tu. Okay. Macam tu juga huruf. Dia a bit tricky lah. Itu bahasa. Okay, terus. Nak habis dah. Alright. Qala wa amma ma yukhfadu bil idafati fa nahu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala qismaini. Ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. فالذي يقدر بلام نحو غلام زيد والذي يقدر بمين نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. Okey, sekarang ni kita akan tengok apa yang isim yang menjadi makhfud disebabkan oleh idhafah. So dia ada dua jenis. Idhafah ni dia ada dua jenis. Maksud jenis apa? Berdasarkan makna yang cuba dia nak tunjukkan. Sama ada nak tunjukkan makna lam ataupun nak tunjukkan makna min. Okey, kita akan tengok. Wa aqulu al-qismu al-thani min al-makhfudati al-makhfudu bil idafati wa huwa ala thalathati anwa'in. Dzakara al-muallif minha naw'ain. So sahibul matan hanya sebut dua sahaja, tetapi syarih dia tambahkan ada tiga sebenarnya jenis dia berdasarkan makna dia, makna yang tersembunyi dalam idhafah tersebut. Okey. Al-awwalu ma takunu al-idhafatu fihi ala ma'na min, wa thani ma takunu al-idhafatu fihi ala ma'na lam, wa thalith ma takunu idhafatu fihi ala ma'na fi. So sama ada dia makna membawa maksud min, membawa maksud lam dan membawa maksud fi. Apa maksud dia? Kita akan tengok pencerahan dekat sini. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه. نحو جبة صوف فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه
Wa kadzalika amthilatu al-muallif. Jadi kita tengok sini. So yang pertama kita akan tengok idhafah yang membawa maksud min. Dhabit dia. Dhabit maksudnya apa? Dia punya ciri-ciri lah kita cakap. Dhabit dia ay yakuna al-mudhaf juz'an wa ba'dan min mudhafun ilaih. Man satu mudhaf, man satu mudhafun ilaih. Mudhaf tu perkataan yang pertama lah. Ya. Betul lah. Mudhafun ilaih tu perkataan yang kedua. So perkataan pertama tu mesti jadi sebahagian ataupun ialah sebahagian daripada mudhafun ilaih. Contohnya jubbatus sufin. Suf ni sutera lebih kurang macam tu lah. Jenis kain. Jubbah ni jubah macam pakaian lah. Pakaian sutera lebih kurang macam tu lah cakap. So jubbah ni sebahagian daripada suf. Sebahagian daripada suf. Okey, contoh. Ke ada siapa ada idea nak bagi contoh lain untuk yang pertama ni? Untuk perbincangan sikitlah. Okey, cuba siapa ada idea untuk perbincangan pertama ni? Untuk contoh min ni. Cuba bagi idea sikit, bagi ayat sikit, bagi idhafah sikit, contoh idhafah yang masuk min sebahagian. Ambil contoh mu'alif, khatamu hadirin. Buat ayat sendirilah, apa faham. Ambil contoh sendiri lah. Ada? Tak ada? Okey, tak ada, tak boleh terus yang kedua. Wa amma ma takunu al-idafatu fihi ala ma'na fi. Fadhabituhu ay yakuna al-mudhafu ilayh zarfan lil-mudhaf. Nahu qawlihi ta'ala bal makrul layl fa inna al-layla zarfu lil-makr. Waqtun yaqa'ul makr fih. Bal makrul layl. Makr ni macam tipu helah lah. Tipu helah makr. Di antara makr ni tipu helah makr. Dalam bahasa Melayu pun ada guna makr ni. Tapi dah orang jarang gunalah kata makr. Makr ni layl. Okey, dia cakap apa? Kat sini layl ni zarful lil makr wa waqtun yaqa'u al makr fi. Cakap itu. Makrul layl. Kalau kita cakap apa? Mudhakaratul layl. Itu dia cakap mudhakaratul layl. Mudhakaratul layl. Okay, so mudhakaratun fil layl. Perbincangan pada waktu malam ataupun hissatus sabah. Hissatus sabah. Kelas pagi. Maksudnya apa? Kelas pada waktu pagi. Itu maksudnya fi. Okey, dan yang terakhir wa amma ma takunu al-idafatu fihi ala ma'na lam fa kullu ma la yasluhu fihi ahad an-naw'ain madhkurani nahwu ghulam zaidin wa hasir masjid. So yang membawa maksud lam ni adalah apa? Adalah selain daripada dua yang atas. Maksudnya apa? Tidaklah mudhaf tu sebahagian daripada mudhafun ilaih. Okey? Tidaklah mudhafun ilaih tu waktu berlakunya mudhaf. Kalau tak ada dua-dua tu makna kata dia mudhaf tu adalah lam. Maksudlah lam. Contohnya ghulamu zaidin. Kita boleh cakap ke ghulamu min zaidin, tak betul. Ghulam tu satu zat, zaidin satu zat. So dah tak boleh guna min kat situ. Membawa maksud fi tak boleh juga. Sebab ghulam tu zat lah, satu zat, isim. Dia tak ada menunjukkan, tak ada dalalah yang menunjukkan kepada waktu ataupun zarf. So yang terakhir kita boleh guna adalah lam. Ghulamu li zaidin. Ghulam untuk zaid. Wa hasiru al-masjidi. Hasiru al-masjidi. Maksudnya apa? Adakah hasir ni maksud tika. Adakah tika tu terbina sebahagian daripada masjid? Tak. Adakah hasir tu berlakunya pada waktu masjid pun salah juga. Jadi hasirul masjid untuk milkiyah. Dia adalah untuk perbincangan lam ni adalah milkiyah ke istihqaq ke. Yang tu kita dah tengok pada yang awal itu lagi. Lam sama ada milkiyah ke istihqaq ke apa, ada tiga. Lam ni ada tiga. Khatamu hadidin. Bolehlah tadi untuk min tu. Khatam min hadid. Okey. Waqad taraka al-muallif al-kalama على القسم الثالث من المخفوضات
وهو المخفوض بالتبعية وعذره في ذلك أنه سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعة مفصلة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم والله تعالى أعلم. Maka telah muallif ni tidak meneruskan perbincangan kepada bahagian yang ketiga daripada mahfudah, iaitu tawabi', sebab alasan wa uzruhu ni cakap alasan ni sebab pernah dibincangkan tajuk tawabi' ni pada waktunya yang hari tu. So selesailah sudah. Dengan selesainya kita baca ayat ni, maka selesailah kita punya pembacaan kitab Tuhfatus Saniyah daripada awal, daripada 25 hari bulan 4 sehingga pada hari ini 22 hari bulan 8. Harapan saya adalah yang pertama, untuk semua yang mendengar ni tidaklah berhenti setakat ini sahaja kalau betul-betul ingin mendalami ilmu bahasa Arab. Dan yang kedua, kena istiqamah lah. Kena istiqamah. Tidaklah boleh dengar waktu mula-mula dan dengar pada hujung. Katanya nak ambil berkat. Ilmu tu bukan diperoleh dengan berkat sahaja, dia kena ada usaha yang lebih lagi. Ataupun nak cari ijazah je. Kalau hujung-hujung ni, biasanya ustaz-ustaz akan bagi ijazah sanad daripada mana dia belajar. So kita kejar sanad tapi tak ada ilmu pun tak guna. Orang dulu dia jaga sanad sebab nak menjaga warisan ilmu tu, tapi dia dah dapat ilmu tersebut. Bukanlah kita ilmu tu tak dapat, tapi just dapat sanad saja. Kalau orang tanya, dapat tak sanad belajar baca kitab Tuhfah? Dapat. So apa yang isi kandungan kitab Tuhfah tu? Tak tahu. Satu khalal. Okey? Dan janganlah melompat-lompat. So kita belajar dengan orang ni, bagi habis dengan orang ni dulu. Tak kisah macam mana keadaan orang tu. Imam Malik dia ada sebut, kita kenalah bersabar dengan kerenah guru kita. Seburuk mana guru kita, tapi mana tahu dia merupakan sebab pada pembukaan, kita punya pemahaman. Memanglah kita pergi dengan dia macam tak faham. Pergi dengan orang lain, kita fahamlah dia ni cerita. Sebenarnya kita kena tahu. Bila kita pergi kepada orang kedua ni, sebenarnya kita dah ada makrifah. Kita dah ada pengetahuan sedikit. Cuma orang ni dia mengukuhkan lagi pemahaman kita. Sebab kita dah faham. So kena usaha lebih lagi. Saya rasa tak ada apa-apa kot soalan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Majlis Taklim lah. Majlis Taklim terutamanya Ashraf Ari Ashraf, banyak membantu saya sepanjang 4 bulan ni. Terima kasih banyak, dan juga kepada semua di belakang tabir lah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazim wa lakum. Apa yang kurang, apa yang silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua yang hadir dan bersanggup daripada mula sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Mas.